Okey, untuk mengulas serba sedikitlah kan mengenai perkembangan sukan di peringkat KPT, kita bersama dengan Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan KPT, Datuk Dr. Pekan Ramli. Apa khabar Datuk, sihat? Baik, alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Datuk always sihat. Always. Dia aktif sukan ni, saya tahu. Ini single handicap. Tengok. Betul tak? Okey. Baik. Bercerita tentang acara sukan di peringkat IPT selalunya acara bola sepak ni Datuk selalunya akan menjadi acara tumpuan kan, dan of course lah mana-mana acara sukan pun bola sepak akan jadi acara tumpuan, tetapi untuk edisi 2023 ni bagaimana Datuk melihat persaingan yang of course sengit, tetapi mungkin daripada pandangan Datuk sendiri persaingan 2023? Okey, untuk bola sepak IPT sendiri saya dapat lihat di sini persaingan dalam acara bola sepak di IPT ni makin lama nampak makin sengit lah terutama kepada beberapa pasukan lah, seperti UPNM, UPSI, UKM dan juga UiTM. UiTM ni adalah pasukan yang kita tahu pasukan pilihan yang mengumpul begitu ramai pemain-pemain yang terbaik, dan satu lagi ialah kerana saya katakan dia akan menjadi lebih kompetitif kerana kali ini UiTM sudah pastilah kerana mereka tidak beraksi dalam Liga Super sudah pastilah mereka akan menurunkan kesemua pemain mereka yang ada dalam pemain-pemain yang mempunyai pengalaman beraksi dalam Liga Super dan Liga Perdana sebelum ni untuk bermain dalam Liga IPT. Dan sudah pastilah persaingan dalam Piala Menteri Pengajian Tinggi nanti kita akan dapat lihat satu persaingan yang semakin standard Liga Super dia buat tu. Ya. Itu yang kita nak tengok kan. Betul. Okey, Datuk, selain bola sepak kan, sukan KPT bakal menganjurkan Liga Sepak Takraw Varsity. Ya, menarik. Dan semestinya ada perancangan lebih dinamik kali ini. Boleh Datuk kongsikan? Okey, kita dah melakukan banyak transformasi lah dalam sukan di peringkat IPT. Kita tidak lagi bersukan setahun sekali. Betul. Sekali, dia macam all year round kalau tidak nanti kita tak bolehlah bercakap tentang sukan prestasi tinggi ataupun nak melahirkan atlet-atlet yang boleh kita ketengahkan sehingga mereka ini dapat mewakili negara kita. Jadi kalau mereka bermain setahun sekali itu bukanlah orang kata kaedah yang sesuai lah. Itu sebabnya kita dah transform umpamanya dalam sukan sepak takraw tadi Elin sebut tadi kan kita dah transformkan sukan sepak takraw itu. Dulu tak ada sukan sepak takraw dalam bentuk liga. Ini kali pertama Kali pertama. Sebab sebelum ni dalam bentuk carnival je, setahun sekali, dan kadang ada kadang mungkin tidak nilah. Tetapi sekarang ini kita telah transform kepada Varsity Sepak Takraw League WSL. Dan kita akan buat dalam bentuk sekit, beberapa sekit, 3 sekit, dan kemudian ada satu grand final. Jadi tujuan ini adalah supaya setiap pasukan itu, setiap pemain itu boleh sentiasa orang kata menjalani latihan, mendapat pendedahan, mempersiapkan pasukan untuk setahun, berpanjangan dalam tempoh setahun, dan juga mungkin prepare lagi tahun depan kalau tidak berjaya. Jadi mereka akan sentiasa orang kata bersedia dan meningkatkan prestasi mereka dalam orang kata dalam kaedah ataupun kita katakan dalam bentuk liga ini. Berapa lama tempoh liga itu akan berjalan? 3 sekit. Untuk sekit pertama ni akan berlangsung sekit timur, sekit pertama di zon timur akan diadakan di IIUM ataupun UIA di Kuantan Pahang pada bulan Mac ni 17 sampai 19 bulan. Dan kemudian pada bulan Mei nanti untuk sekit yang kedua, Lepas raya lah. Lepas raya nanti akan diadakan di zon selatan iaitu di UTEM. Kemudian pada bulan September akan diadakan sekit zon 3 yang akan diadakan di sebelah utara di UUM. Dan kemudian grand final akan diadakan pada bulan November di Uni10 Bangi. Total berapa IPT yang akan mencari, sebab dia league ni mesti so menarik perhatian IPT ni. Ya. Sekarang ni untuk sekit pertama ada 22 regu dan ada 15 untuk bergu. Maksudnya untuk dua sepasukan lah. Jadi 22 regu ni daripada lebih kurang 12 IPT termasuklah IPTS dan juga College Community dan juga Badan Sukan Politeknik. Tujuan kita ni mereka ni tidak boleh bermain satu sekit saja. Kalau mereka bermain satu sekit, walaupun mereka menang, mereka tidak layak beraksi di grand final. Mereka kalau nak layak beraksi di grand final, mestilah mereka berada pada kedudukan yang terbaik dan mesti bermain sekurang-kurangnya 2 sekit.
Tapi respons yang bagus lah kan sebenarnya Ya, Datuk, ya. untuk Liga Varsity ni. Oh, terlalu banyak pilihan sekarang ni. Datuk nak tanya kan tentang pemain-pemain yang akan beraksi ni, adakah mereka dibarisi pemain-pemain kebangsaan atau pemain-pemain kebangsaan tidak dibenarkan? Ada macam rules dia ke? Macam tadi bola, Ya. player Super League boleh main. Yang ni macam mana? Kita sebenarnya tidak menghadkan. Ah, Tidak okey. ada batasan kita. Tak ada hadkan. limit lah. Tak ada limit. Malah untuk STL kita punya WSL ni, pemain-pemain kita yang akan bermain dalam XTL buat pertama kali tahun ni, kita dah layak ke Premier League untuk STL. Pemain-pemain itu juga akan beraksi untuk mewakili pasukan masing-masing. okey. Jadi kita ada beberapa orang pemain. Saya ingat 7-8 pemain yang beraksi dalam KPT untuk pasukan KPT Masum naik di Liga STL kan. Dan kita ada 2 pemain kebangsaan dalam liga tu nanti yang juga akan mewakili pasukan masing-masing lah di di WSL sikit pertama nanti. Tapi VSL ni boleh jadi macam platform untuk Ya. mencukai bakat Betul, juga betul. ya, bakat baru. Jadi mungkin itu mungkin harapan KPT untuk menjadikan Liga Sepak Takraw Varsity ni lubuk untuk kita melahirkan pemain untuk national team. Umpamanya kita WSL ni, kita memang menjadikan dia sebagai platform untuk kita memberikan satu persaingan yang kompetitif kepada pemain-pemain sepak takraw yang beraksi. Kalau dulu dalam STL tu banyak pemain IPT tapi mereka tidak mewakili pasukan kita KPT Masum naik. Mereka mewakili pasukan negeri ataupun kelab yang memberi mereka peluang. Sekarang ini dengan adanya liga ini, kita berharap mereka inilah orang kata menjadi satu orang kata tarikan kepada BSL ini. Dan pada waktu yang sama juga, kita memang mengharapkan kalau sukan sepak takraw ini kita dapat perkembangkan dalam bentuk yang liga yang kompetitif ini, sudah pastilah pada waktu yang sama juga kita mengharapkan ia menjadi perhatian kepada Persatuan Sepak Takraw Malaysia untuk melihat bahawa bakat-bakat sukan sepak takraw ni nanti mereka tidak perlu pergi tempat lain. Mereka boleh melihat menerusi liga kita yang kompetitif ini untuk mendapatkan pemain-pemain yang terbaik. Betul. Okey, apakah untuk menganjurkan VSL ni sudah pasti memerlukan orang kata gabungan idea, gabungan daripada pelbagai pihak, PSM dan sebagainya. Apakah rule yang digunakan juga mengikut rule daripada staf sendiri? Dijalankan liga ini dijalankan mirip seperti STL peraturannya dan sebagainya, Datuk. Ya, kita mengadakan bengkel. Kita mengadakan bengkel sebelum kita buat kejohanan ni, kita telah mengadakan bengkel di Perlis baru-baru ni dan kita susun peraturannya dengan hadirnya pegawai daripada PSM yang bertanggungjawab tentang hal-hal teknikal. Yang itu sebabnya saya katakan peraturan kita memang betul yang macam aku baru sebutkan. Memang kita melihat kepada peraturan pertandingan sepak takraw di peringkat antarabangsa, di peringkat PSM dan juga di peringkat antarabangsa supaya ia tidak bercanggah dan juga pada waktu yang sama juga kita perlu biasakan pemain kita dengan peraturan pertandingan yang diamalkan di peringkat orang kata di peringkat antarabangsa lah. Okey, satu Datuk last pendek je. Champion dapat apa, Datuk? Tawarannya? Saya ingat champion saya jumlah yang agak banyak juga tu. Saya tak ingat berapa tapi lebih kurang dalam paling tak ada saya tak silap saya dalam 10,000. Tapi di peringkat sikit ada juga hadiah. Ada hadiah juga? Ada hadiah wang tunai juga tapi lebih rendah daripada grand final lah. Wow. Tapi sebenarnya semenjak Datuk Dr. Pekan berada di KPT ni macam-macam idea yang hebat Tapi saya pun sebenarnya KPT support kita, Kementerian Pendidikan Tinggi selalu memberi sokongan pada kita lah walaupun peruntukan yang tu memang tidak banyak berubah lah. Tapi kita perlu transform, kita perlu bergerak ada cara dia lah kan untuk ke satu tahap yang lebih tinggi. Dan kita akan selalu support KPT. Ya, Dan saya juga Datuk. terima kasih kepada Esro Alina. Terima kasih banyaklah kepada terutama kepada Cik Bazli lah yang sering membantu kita. Oh, Bazli. Saya kenal dia tu. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Selamat maju Terima kasih, jaya. Lin. Okey, baik. Cerita yang seterusnya. Ya, sukan siap bah.